Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Hari ini kita bincang salah satu kegiatan Freemason melalui Lions Club. Lions Club, suatu kumpulan yang kononnya menjalankan kegiatan yang bersifat kebajikan dan kemasyarakatan pada lahirnya. Tetapi sebenarnya ia adalah salah satu daripada cabang kegiatan Al-Masuniyah Freemason yang bertujuan ke arah mempengaruhi dunia supaya masuk ke dalam perancangannya. Lions Club ditubuhkan pada musim panas tahun 1915 di Texas, Amerika, oleh penajanya yang bernama Melvin Jones, dengan dianggotai oleh tokoh perusahaan dan pentadbiran yang terkenal di Amerika. Diisytiharkan sebagai pertubuhan antarabangsa pada tahun 1917 di bandar Chicago, Amerika. Walaupun ia menjadi pertubuhan yang terbuka dan didedahkan kegiatannya sehingga ada signboard, iklan dia, kegiatan dia. Tetapi terbongkar juga bahawa sebenarnya ia didalangi oleh gerakan Al-Masuniyah Freemason yang dirahsiakan. Kegiatan dan fikrah Lions Club. Lions yang bermakna singa melambangkan kekuatan dan keberanian. Tetapi kegiatan-kegiatan mereka secara terbuka dengan slogan-slogan yang sangat menarik. Di antaranya ialah yang pertama, menyeru ke arah persaudaraan, kemerdekaan dan persamaan. Perjalanan ikut dia lah. Persaudaraan yang tak ada batas, tak ada sempadan antara lelaki dan perempuan, sebagai satu contohnya. Kemerdekaannya tak ada halal haram. Persamaannya nak sama antara wanita dengan lelaki. Nak sama. Kita kena faham persamaan dengan kesesamaan. Ada benda yang mesti sama lelaki dan perempuan. Ada benda yang beza antara lelaki dan perempuan. Berdasarkan fitrah, berdasarkan kepada kemampuan. Bukan dalam pejabatan pun. Tak sama gaji antara pegawai yang tinggi dan pegawai yang di bawah daripadanya. Bukan peranan yang berbeza. Tidak boleh datang nama persamaan. Di zaman awal Islam, pada masa orang Islam tak ada pengalaman. Itu masuk ke ijtihad. Jadi zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dia panggil taswiyatul ata', gaji sama antara ketua daerah dengan kerani, dengan ketua keselamatan, sama je gaji dia. Hakim dengan penulis sama. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Sama Sayyidina Umar melihat negeri yang bertamadun, Parsi dan Rom, ada benda positif yang boleh kita ambil pengajaran. Antaranya sistem pergajian. Maka Sayyidina Umar memperkenalkan taksimul ata',
kesesamaan pembahagian yang diberi kepada tugas masing-masing, tugas yang berbeza. Kita nak angkat barang, ada orang mampu angkat sampai 200 kg. Ada orang mampu 20 kg ya, tak urut. Tak boleh atas nama bersamaan nak suruh sama angkat berat ni. Tak boleh. Kerana kemampuan yang berbeza. Kerja yang berbeza, hasil yang berbeza. Jadi kita kena faham antara persamaan dengan kesesamaan. Jadi gerakan Malaysia ni dia anjurkan persamaan. Dia nak suruh orang persamaan. Contohnya sama ketika bersaka, sebagai contoh. Tuan dah tetap lelaki sekali ganda kan peranan lelaki dalam keluarga. Bukan kerana tidak ada, tidak. Lelaki peranan besar dalam keluarga sebagai wali keluarga. Dan sebab itu pesaka lelaki sekali ganda. Masalah orang lelaki tak jalan tanggungjawab, itu cerita lain. Tetapi tanggungjawab, dasar pada itu. Jadi Perdana Malaysia ni, dia menyeru kepada persamaan. Persamaan. Yang kedua, memberi bantuan kebajikan dan pertolongan kepada semua bangsa. Molek lah. Semua bangsa, tolong mereka. Kerja kebajikan dia. Bagus. 3, menghidupkan ruh persaudaraan dengan individu dengan mengelak daripada unsur-unsur akidah. Agama tak boleh campur. Akidah tak boleh campur. Ini nak memisahkan agama daripada cara hidup. Sangat halus. Yang keempat, memberi perhatian kepada kesenangan masyarakat. Tolong masyarakat. Itu bagus. Tapi jangan apa harta orang. Tolong orang lain. Ropok orang, tolong orang lain. Dia tanam. Mesti cara betul lah. 5, menyebarkan ilmu pengetahuan dengan semua cara yang boleh digunakan. Tengoklah cara dia. 6, menolong orang yang cacat. Ini kegiatan bermission. 7, meringankan bebanan penderitaan mereka yang tidak bernasib baik dalam kehidupan hariannya dan masyarakat dengan menghulurkan bantuan. Ini menarik. 8, memberi bantuan kepada orang tempatan. Tak apa. 9, mengadakan pertandingan perkara hiburan. Ini mengajar. Dia masuk nama dia ni. Pertandingan hiburan. Hiburan yang melekakan. Hiburan yang merangsangkan nafsu, yang merosakkan akhlak. 10, membantu projek-projek masyarakatan. Tak apa ni. Ada itu salah. Dia dicampur aduk. Cara nak tarik orang. Keanggotaan. Syarat keanggotaannya tidaklah banyak berbeza. Menganggotai pertubuhan-pertubuhan lain yang berada di bawah naungan Al-Masuniah Permission. Di antara ajarannya ialah 1, mencegah sekerah-kerahnya kemasukan orang yang bersifat akidah dan kecemburuan terhadap negaranya. Orang yang ada kuat akidah agama tak boleh. Yang semangat patriotik terhadap negara dia. Lebih hal ini tak boleh. Dia hilang semangat kenegaraan. Hilang semangat kebangsaan pun tak ada. Tak ada bangsa. Jadi termasuklah seruan supaya nak hapuskan bangsa-bangsa ni. Kononnya nak menyatukan manusia. Itu melanggar fitrah kekuasaan kejadian Allah Ta'ala. 2, keanggotaannya tidaklah diluluskan melalui orang yang membuat permohonan untuk menjadi ahli, tetapi dari kalangan orang yang dicadangkan menjadi ahli yang dikira mendatangkan faedah kepada pertubuhan ini. Dia cari orang, bukan orang minta jadi ahli tak. Nak minta ahli tak boleh, dia orang ni layak, dia cuk dah orang ni. Dia pujuk jadi ahli dia. Dia pilih-pilih orang. Biasanya ketua jabatan, pegawai tinggi kerajaan, orang korporat yang tersohor, itu biasalah tu. 3, keanggotaannya dari kalangan tokoh pentadbiran dan usahawan yang berjaya. 4, menarik pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi untuk menyertai kegiatannya supaya pertubuhan sentiasa hidup dan cergas kononnya. Galak orang muda-muda. Orang muda-muda, pemuda-pemudi galak, bercampur, bebas. 5, menarik isteri-isteri orang-orang kenamaan dengan diberi peranan untuk menarik tokoh-tokoh penting dan ditubuhkan secara khusus persatuan untuk mereka melalui pertubuhan wanita, isteri orang-orang kenamaan. Tujuan mempengaruhi suami-suami mereka di atas nama organisasi. Ini cara dia.
keburukan. Pertubuhan ini mempunyai tujuan buruk yang tersirat ke arah membentuk kegiatan Al-Mas'uniyah Foundation. Di antaranya, satu, menghidupkan slogan agama untuk Allah dan negara untuk semua. Slogan dia. Agama serah pada Tuhan, negara untuk semua. Yang kedua, Islam itu sama saja kedudukan dengan agama-agama lain. Sama ada agama kitabi atau tidak. Di samping menumpukan usaha mengelilurkan ke atas Islam. Islam jadi sasaran. Padahal inna dina indallahi Islam. Agama si Allah Islam. Sejak Nabi Adam. Agama yang Allah Ta'ala sejak Nabi Adam. Agama lain ini timbul kemudian. Jadi dia heret kepada fikrah, pandangan supaya Islam ni sama dengan agama lain. Padahal Islam satunya agama yang iktiraf oleh Allah. Yang lain Allah Ta'ala tak iktiraf. Sama ada agama kitabi, samawi atau agama tidak samawi. Allah Ta'ala tak terima Islam saja. Kebebasan agama itu cerita lain. Tapi dari segi ketinggian agama, Islam diterima oleh Allah Ta'ala. Ini dia nak hapus. Yang ketiga, mengumpulkan maklumat kegiatan agama, politik, ekonomi dan sebagainya melalui perbualan dan perbincangan secara tidak sedar atau disedari dalam majlis-majlis dan pergaulan-pergaulan yang dianjurkan. Dia menganjurkan forum, seminar agama, politik, ekonomi dan sebagainya untuk menarik, untuk mengheret sedikit demi sedikit. Seminar Kristian dengan Islam, seminar Kristian dengan Buddha, seminar ada yang dianjur. Dialog lain cerita. Kita dialog dengan agama lain. Itu tak dia salah. Ini buat seminar nak samakan Islam dengan agama lain. Itu salah. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditugaskan ke Yaman. Rasulullah SAW juga menugaskan menantunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini disebut radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Kerana dia masuk Islam daripada budak, tak pernah sembah berhala. Tak pernah minum arak. Sahabat-sahabat lain ni masuk Islam tua dah. Dia bercampur dengan jahiliah. Sebab itu dia diberi keistimewaan. Bukan kerana Syiah Sunni, tidak. Setengah orang tu tak boleh sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni dia beza dengan sahabat-sahabat lain. Sebenarnya dari segi keislaman dia beza dengan tak boleh dinafikan. Rasulullah menugas menjadi hakim dan mengendalikan ghanimah di Yaman. Tugas keuangan dan tugas kehakiman. Ghanimah ni ialah keuangan. Harta-harta yang diambil melalui peperangan. Harta yang dialih dan harta yang tak alih. Iaitu menyusuli di kawasan yang ditugaskan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ini pun perang. Dia bukan mentarbih. Dia bukan jenis tok akhir. Jenis tutup orang. Jenis perang, panglima tentera. Dia terpaksa dibantu oleh orang yang boleh tarbih, orang yang boleh jadi pengurus tarbih. Jadi Nabi atau Sayyidina Ali bantu Khalid. Mereka ditugaskan di kawasan yang dikira panas. Kawasan Yaman yang panas. Panas ni mana tegang. Tegang dengan penduduk dia. Penduduk yang tak masuk Islam lagi. Walaupun demikian, Rasulullah SAW memberi wasiat yang sama dengan yang diarahkan kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pesanan dia sama pada Sayyidina Ali. Iaitu Nabi bersabda, "La tuqatiluhum hatta tad'uuhum. Fa in abaw fala tuqatiluhum hatta yabda'ukum. Fa in bada'ukum fala tuqatiluhum hatta yaqtulu minkum qatila. Thumma aruhum dhalika al-qatil. Wa qulu lahum, hal ila khairin min hadha sabil? Fa an yahdiyallahu ala yadayka rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharbat." Maksudnya, jangan kamu perangi mereka sehingga kamu didakwah
sehingga kamu dakwahkan mereka. Jangan serang lagi. Ajak dia masuk Islam dulu. Khusus pada penduduk Yaman. Walaupun dia kerah, dia tegang, negeri lain nampak tegang tu, serang dulu. Tapi Yaman ni Nabi kata jangan. Walaupun tegang, ajak dia masuk Islam dulu. Jika mereka enggan, tak mau Islam, maka jangan kamu perangi mereka sehingga mereka mula memerangi kamu. Jangan kamu serang orang Yaman ni, sehingga mereka serang kamu. Mereka serang kamu. Maka jika mereka memerangi kamu, maka jangan kamu yang memulakan serangan, sehingga mereka membunuh dalam kalangan kamu. Bila serang, jangan serang lagi. Dia bunuh orangmu seorang. Seorang dia bunuh orangmu. Siapa itu benar? Apabila mereka membunuh salah seorang dalam kalangan kamu, tunjukkan kepada mereka mayat orang yang dibunuh itu. Dan katakan kepada mereka, adakah ini caranya yang lebih baik? Hebat ni. Bila dia bunuh orangmu, yang balas lagi. Tunjuk mayat depan dia. Adakah ini cara lebih baik? Cara bunuh orang ni? Maka sesungguhnya kamu berjaya mengislamkan seseorang itu. Dengan hidayah Allah, disebabkan jasamu adalah lebih kepadamu daripada tempat naik dan jatuhnya matahari. Sangat mahal pahalanya di sisi Allah. Berjaya mengislamkan orang. Dia bunuh orang, kita mati syahid masuk syurga. Tak ada masalah yang bimbang. Dia bunuh orang kita seorang. Mati syahid masuk syurga. Mumpun nak syurga juga. Tetapi biar berjaya Islamkan mereka. Kejayaan mengislamkan seorang dengan sebabmu lebih baik daripada tempat naik dan jatuhnya matahari. Naik jatuh matahari ini sangat berharga bagi manusia untuk kehidupan dia. Dari riwayat yang lain, lebih baik kenderaan yang paling mahal harganya. Pada dia. Kerana kita mengislamkan seorang, kita dapat pahala. Dia Islam orang lain pula, dia dapat pahala, pahala dapat kita pula. Melahirkan zuriat dapat pahala kita pula. Begitu. Di sini kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Lebih pada Nabi yang lain. Kerana umat dia ramai. Lebih pada Nabi lain. Kemudian dakwah dia berlangsung sehingga hari kiamat. Nabi lain habis je. Bila dia wafat, latih Nabi lain habis. Nabi kita tidak berterusan. Dengan sebab itu Nabi kita mendapat kelebihan. Lebih dari Nabi-Nabi yang lain. Akhirnya penduduk keseluruhan Yaman masuk Islam. Dengan cara yang aman. Tak payah perang orang Yaman. Masuk Islam. Sebagaimana juga orang Yaman mengislamkan kita di Nusantara ni. Tidak dengan perang. Dia mari berniaga. Masuk sini, tunjuk akhlak, tunjuk perangai dia. Ulama-ulama ada salah dua, ada ramai. Jadi Islam. Seluruh penduduk Asia Tenggara, keseluruhannya Islam. Tinggal sikit-sikit. Tak boleh masuk jumlah peratus besar yang tak Islam lagi tu. Kalau ada pun di Bali sikit, belah Maluku sikit, belah Irian sikit. Keseluruhannya masuk Islam. Ini hasil pendakwah daripada Yaman. Orang Yaman sendiri pun masuk Islam tidak dengan perang. Jadi mereka bawa Islam mereka tidak dengan perang juga. Para ulama meriwayatkan bahawa Ali karramallahu wajhah berkata kepada Rasulullah SAW. Sana dia kata ke Rasulullah, Ya Rasulullah, tab'asuni ila qawmin asannu wa ana hadithus sinni wa la ubsiru bil qada. Wahai Rasulullah, adakah melantik saya kepada mereka yang lebih tua dari saya, padahal saya masih muda dan tidak berpengetahuan tinggi berkenaan kehakiman? Sana Ali rasa gerung. Hak duduk di rumah ambil jabah, orang alim, orang tua. Abu Salam Asy'ari, orang alim, orang tua. Tua pada dia. Khalid bin Walid pun penglima tua pada dia. Atau saya ni muda, Rasulullah.
Tak ada pengalaman. Macam mana lantik saya? Saya tak ada pengalaman berdepan dengan orang lebih tua pada saya. Sabda Rasulullah SAW sambil meletakkan tangannya ke dada Ali. Nabi letak tangan atas dada Ali dan Nabi berdoa. Allahumma sabbit lisanah wahdi qalbah. Ya Allah Tuhanku, tetapkan lidahnya dengan ucapan yang betul dan berilah hidayah kepada hatinya. Doa seorang Nabi. Nabi letak tangan atas dada, berdoa. Allahumma sabbit lisanah wahdi qalbah. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkan lidah dia bercakap benar dan tunjukkan hatinya. Satu doa yang sangat hebat, doa seorang Nabi yang mesti diperkenalkan oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya bersabda, Ya Ali, idza jalasa alaika bukan ghain du'an. Idza jalasa alaika al-khasmani fala taqdi bainahuma hatta tasma'a min al-akhar. Fa innaka in fa'alta dhalika tabayyana lak. Wahai Ali, apabila duduk di hadapan dua orang yang berbantah, maka janganlah engkau menjatuhkan hukuman sehinggalah engkau mendengar daripada pihak yang lain yang dituduh. Maka jika engkau melakukan demikian, nescaya ternyatalah kepadamu dengan jelas untuk membuat keputusan yang adil. Bila mau jadi hakim, kena dua belah pihak. Jangan sebelah pihak. Dengar keterangan dua belah pihak. Orang yang menduduh, yang dituduh. Dengar belah ni, dengar percakapan dia, dengar hujah dia. Lepas tu dengar belah ni pula, percakapan dia, hujah dia. Dan orang bukan Islam ambil kaedah ni. Sehingga ucapan-ucapan yang dituduh tu dicatat, tulis, dirakam, takut lupa. Lepas tu dengar ni pula, jawab ni. Kalau peguam-peguamlah. Pendakwa-pendakwalah. Dengar dua belah pihak. Dengar hujah. Dirakam, dicatat, lepas tu masuk dalam bilik bincang. Dengar dua-dua hujah ni. Dua-dua hujah ni. Jadi keputusan kehakiman berdasarkan kepada keterangan. Kepada hujah. Bukan berdasarkan pada ilmu yang dia tahu. Kita tak boleh hukum dengan tahu, kita tak boleh. Kita tahu tengok tu, kita jadi tok hakim. Tak boleh berdasarkan kita tengok. Berdasarkan kepada keterangan-keterangan dalam mahkamah. Diberi oleh yang dituduh dan diberi oleh yang mendakwa dan yang kena tuduh. Kena dengar dua belah pihak. Ini kena faham. Keterangan dia, hujah dia dan sebagainya. Tak boleh dengar ikut surat khabar macam semalam ni. Surat khabar bukan salah lalu. Itu lagi tak betul. Surat khabar sia orang ni dah salah dah. Tak boleh. Hakim tak boleh pengaruhi oleh media. Media tak boleh hidup tak hakim. Orang ramah tak boleh hidup tak hakim. Pakai dengar cakapan orang ramah. Tak boleh. Tak boleh. Nanti kena faham. Contoh macam Ki Adib yang Ki bunuh tu kan. Mengapa jadi begitu? Kerana kehakiman mesti mendengar. Mendengar keterangan-keterangan. Siasat yang dibuat sebagaimana. Tak boleh dengar. Sentiment tak boleh. Semangat kasih pada itu tak boleh. Tak boleh. Dengan keterangan dan kenyataan-kenyataan yang betul. Daripada dua belah pihak. Kalau sama-sama tak boleh buat hukuman. Apa ni? Apa? Ini tak reti bab kehakiman. Bab kehakiman kena sedar. Allah Ta'ala di hari kiamat, Allah Ta'ala tak ukur dengan ilmu dia saja. Allah Ta'ala ukur dengan saksi malaikat, saksi makhluk, saksi kulit dia bercakap, catatan malaikat. Allah Ta'ala tengok ni semua. Baca semua. Baru Allah Ta'ala ukur pada kiamat. Walaupun Allah tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui kan. Pakai hukum gitu aja. Tidak. Allah Ta'ala dah ukur dengan ilmu dia. Dia ukur dengan saksi, keterangan, ngapa. Ni Allah Tuhan ajar kita begitu. Begitulah cara kehakiman. Yang Nabi ajar kepada Sayyidina Ali, ajar sahabat-sahabat dia. Yang sebab itu bila mahkamah buat putusan tu, jangan kita pandai-pandai. Dia ada kaedah kehakiman. Ini satu kaedah yang Nabi ajar kepada Sayyidina Ali, mu kena dengar dua belah pihak. Jangan dengar berita angin. Jangan dengar cakap orang. Tak boleh.
Mesti saksi-saksi yang ada, yang jelas, keterangan, kenyataan yang betul, baru boleh buat keputusan. Islam mendahului Barat dalam masalah ini. Setelah menerima pelantikan Rasulullah SAW, itu Ali karamallahu wajhahu terus menjalankan tugas. Sehingga menyertai haji wada' bersama Rasulullah SAW. Sehingga Nabi tunah haji selamat tinggal. Haji yang sebelum Nabi wafat. Sayyidina Ali balik ke Mekah. Lama juga ada yang mana. Menghantar pemerintah ke ketua daerah. Nabi juga menghantar pemerintah ke ketua daerah-daerah. Rasulullah SAW menghantar para sahabat ke seluruh wilayah Islam. Selama menjadi ketua atau pegawai, sama ada menjadi ketua atau pegawai untuk mengendalikan berbagai-bagai urusan. Di antaranya ialah Al-Muhajir bin Umayyah bin Al-Mughirah. Dihantar ke Sana'a, Yaman. Ziyad bin Libaid Al-Ansari ke Hadramaut. Adi bin Hatim At-Ta'i dan Bani Asad, dari Bani Asad. Dari Bani Asad ni. Malik bin Nuwairah ke Bani Hanzalah, ke Bani Asad ni. Bukan dan Bani Asad. Malik bin Nuwairah ke Bani Hanzalah. Az-Zabar Khan bin Badar dan Qis bin Qasim, daerah Bani Sa'ad, yang dibahagi dua. Al-Ala bin Hadrami di Bahrain dan lain-lain. Ala bin Rami dihantar ke Bahrain. Ala bin Hadrami. Hadrami ini dia ada karamah dia. Kita akan baca dalam kisah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Nabi hantar dia ke Bahrain. Bila berlakunya peristiwa murtad, Abu Bakar hantar Ala bin Hadrami pergi ke Bahrain. Pergi ke Bahrain dengan Oman untuk membantu sahabat-sahabat yang dikepung oleh orang murtad. Di mana dalam menuju ke Bahrain, ke Oman ni padang pasir yang luas, Arba'ul Khali, ribu-ribu kilometer. Siapa di tengah padang pasir itu, unta dengan kuda terlepas. Terlepas. Bekalan, makanan, apa semua ada atas tu, khemah ada atas tu. Letih sangat, tertidur, tengok tak ada. Unta tak ada, kuda tak ada. Tengah padang pasir. Nak balik Madinah pula, tak cukup air. Nak pergi tu, tak cukup air. Nak macam mana? Mati. Sehingga sahabat-sahabat ada yang menangis lah. Habislah kita. Allah Hadrami kata, tak apa. Kita ni sahabat Nabi, Tuhan tolong kita. Sudah ramai subuh, dia berdoa. Dia berdoa. Sehingga naik matahari. Nampak matahari nak naik, nampak macam agak air yang mari. Kau dekat. Air sungguh. Air sungguh pada pasir. Air. Bila mari air tu, pakak mandi, pakak minum. Jadi unta dengan kuda terlepas. Jadi bila bawa air, mari habis pula. Ini karamah Ala bin Hadrami. Kita akan baca kisah dia. Dan bila pergi ke Bahrain, berperang, musuh menyeberangi laut. Dengan kapal. Dia tak ada kapal. Macam mana? Macam mana? Dia kata, tak apalah, bismillah ya. Terus terjun dalam laut tu, kuda berjalan atas laut. Sampai ke pula, hamba musuh. Mengalahkan musuh dan balik semula. Ini karamah. Berlaku pada Ala bin Hadrami. Walaupun itu saya dah mau pecah dia. Jadi bila zaman Abu Bakar berjaya, Khalid berbalik dengan Riyad bin Hunaim, berjaya mengalahkan Rum Parsi, dia pun naik semangat asyik. Dia duduk diteluk, saya nama tak benar seberang laut, tak benar tentera laut, tak benar sekali. Tak benar, jaga keselamatan ni. Dia semangat, dia ajak kawan dia jemberang laut. Jemberang laut, saya nama pecah dia. Kerana buat sendiri, tindakan sendiri, tak ikut arahan, tak ikut. Disiplin, jangan disiplin. Walaupun itu kena tengok disiplin juga. Ini Ala bin Hadrami, seorang sahabat yang terkenal. Mereka yang ditugaskan bukan sahaja untuk menjadi pemerintah dan pemungut zakat, ghanimah, faid dan jazyah.
Zakat ni ambil dulu orang Islam. Ghanimah ni rampasan perang. Faid ni bayar orang kafir. Cukai. Cukai lah. Cukai tanah dia, cukai apa. Jizyah ni cukai keselamatan. Orang bukan Islam kita beri keselamatan ke dia, dia bayar. Cukai pada kita. Bahkan lebih daripada itu, iaitu menyebarkan segala kebaikan yang ada dalam ajaran Islam. Secara praktikal, sehingga menyebabkan seluruh Melayu Arab menjadi bumi Islam. Masuk Islam habis. Pandainya sahabat-sahabat Nabi ini. Mentarbiyat, mengurus, adil dan baik. Orang masuk Islam. Kita ni buat siapa nak tarik orang masuk Islam? Payah seorang apa ni. Dia dapat tak kena tu. Kena faham. Dalam masa yang sama, bukan sahaja menenggelamkan jahiliah yang bertapak selama ini. Bahkan mereka berjaya memutuskan hubungan dengan dua kuasa besar jahiliah, Kristian Rom Timur dan Majusi Parsi. Kejayaan dan kebangkitan Islam ini telah menggerunkan mereka, kuasa besar, dan memaksa mereka mempertahankan kebatilan secara membetul-betuli yang menunggu masa keruntuhannya. Sehingga Rom dan Parsi mengumpulkan bala tentera yang besar untuk menentang kerajaan Islam. Kerana kerajaan Islam ni adil, baik. Rakyat ikut jadi masuk Islam. Kerana pengaruh Islam ni masuk dalam negeri dia. Kerana dalam hubungan antarabangsa, Islam membenarkan kita mengadakan hubungan dagang sebagai contoh. Dengan negara yang bukan Islam yang berperang dengan kita. Dalam amalan dunia hari ini, kalau tak ada hubungan diplomasi, tak boleh buat hubungan dagang. Kita bermusuh. Dalam Islam, kita berperang dengan mana-mana negara, ada rakyat dia tak libat dengan perang. Nak niaga. Kita boleh beri keamanan pada dia. Boleh beri keamanan. Boleh beri visa untuk niaga negeri kita. Ini tujuannya, dia dah mari sini, dia tengok Islam ni baik, Islam ni adil. Dia balik, bawa cerita ke negeri dia. Itu Madinah zaman dulu lah. Ini menyebabkan pengaruh Islam tu sampai ke negeri bukan Islam. Ini menggerungkan kuasa-kuasa besar dunia. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan sesungguhnya di antara mereka ahli kitab itu, ada ketua-ketua agama yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya, supaya kamu menyangkanya sebahagian dari kitab Taurat. Padahal ia bukanlah dari kitab itu. Dan mereka pula berkata bahawa ia adalah dari sisi Allah. Padahal ia bukanlah dari sisi Allah. Dan mereka tergamak berkata dusta terhadap Allah. Sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah dusta. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab Allah dan hikmah kebijaksanaan serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai
hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan penyembahan Allah. Tetapi yang sepatutnya kenalah ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, yakni yang menyembah Allah semata-mata dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengajarkan ia isi kitab Allah itu. Dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Dan ia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Patutkah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada nabi-nabi dengan firman-Nya. Sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepada kamu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Hendaklah kamu beriman dan sungguh-sungguh kepadanya. Beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu, maka aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Kemudian sesiapa yang berpaling engkar sesudah mengakui perjanjian setia itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang sangat jahat. Allah mendedahkan kejahatan golongan ahli kitab yang mungkin janji terhadap Allah di hadapan nabi-nabi yang mereka berjanji juga. Mereka lawan Allah Ta'ala, padahal mereka kenal Allah Ta'ala. Mereka tahu dosa pahala kerana kepentingan dunia semata-mata. Yang paling dimerkai Allah, mereka menyembunyikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Dan sesungguhnya satu golongan daripada mereka itu sanggup memutarbelikkan lidah mereka dengan kata-kata yang menarik, kata-kata yang indah, yang menarik, dengan tujuan untuk memesongkan kitab Allah. Orang dengar ni kitab Allah ni. Yang bercakap ni orang alim. Pandai bercakap pula. Orang jahil bawah ni tak tahu. Dia orang alim, pandai bercakap. Pandai menulis, menggunakan kepandaian dia untuk memesongkan kitab Allah. Ditahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Supaya mereka mengirakannya daripada kitab Allah, padahal bukan daripada kitab Allah Ta'ala. Sanggup pindah kitab Allah Ta'ala. Ini sangat menyeleweng. Sangat dimerkai oleh Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka kata dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata terhadap Allah secara bohong dalam keadaan mereka mengetahui mereka bohong. Didedahkan oleh ulama-ulama ahli kitab yang masuk Islam. Di antara mereka sahabat-sahabat Nabi. Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Seorang pendeta Yahudi, alim Yahudi yang terkenal, dihormati di Madinah. Bila menemui Nabi SAW, menyoal Nabi dengan soalan-soalan. Nabi jawab soalan dengan betul. Dia seorang alim. Ini Nabi sungguh. Allah bin Salam masuk Islam. Dan ada lain lagi. Di antaranya ulama-ulama tabi'in, Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih. Ini ulama ahli kitab. Ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam. Pendeta yang masuk Islam. Mereka mendedahkan bagaimana padri-padri ini memesongkan kitab Allah Ta'ala. Menyembunyikan. Ulama tafsir mengatakan,
sebab turun ayat ini apabila Yahudi dengan Kristian balas depan Nabi. Kita baca dalam ayat sebelumnya, iaitulah orang Kristian Najran. Mari bertemu dengan Nabi, Nabi ajak membahlah, tak mau. Kemudian dia balas antara Yahudi dan Kristian ni. Yahudi kata Kristian tak betul, Kristian kata Yahudi tak betul. Macam-macam kata tak betul. Allah Ta'ala medahkan dua-dua mu ni tak betul belaka. Menyelewengkan kitab Allah. Kalau Yahudi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kristian pun sama. Kristian pun tambah lagi. Contohnya, yang ternyata hari ini dari babi haram mengikut asal kitab mereka. Tapi orang Kristian boleh makan babi. Kena orang nak babi, arak haram. Bukan halal arak tu. Judi haram. Mereka benarkan benda yang haram dalam agama mereka. Ini memainkan agama, membohongi kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Itu antara contoh yang nyata. Contoh yang terang bagaimana mereka menyelewengkan kitab Allah Ta'ala. Ini kita kena tahu. Kita orang Islam kena tahu. Dan orang bukan Islam kena tahu. Dengan sebab itulah, bila ada orang yang mahir dalam perbandingan agama, mereka sangat takut. Macam Dr. Zakir naik. Zakir naik, hafal kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, kitab Wiza. Dalam kitabmu ada kata gini, mudah ikut. Mudah ikut. Menyeleweng kitab dia sendiri. Dia marah ke orang. Padahal dia tak betul. Dia tak betul. Antara penyelewengannya ialah memesongkan ajaran Nabi-Nabi yang betul. Jadi tak betul ajaran itu. Maka ni basyarin awi ati Allahul kitab wal hukma wan nubuwah. Thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak layak bagi seorang manusia yang Tuhan beri pada kitab, wahyu dan kebijaksanaan hukum, kenabian. Kata kepada orang ramah, sembahlah aku ni jadi Tuhan. Contohnya orang Kristian jadikan Nabi Isa Tuhan. Betul ke Nabi-Nabi ajar begitu? Nabi-Nabi yang terima wahyu daripada Allah, terima hukum daripada Allah, dilansir menjadi Nabi, suruh orang sembah dia. Betul ke? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Dan tetapi jadilah kamu orang-orang yang rapat dengan Tuhan, beribadat dengan Tuhan. Dengan apa yang kamu ajar dalam kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kamu belajar. Itu yang Nabi-Nabi ajar, bukan Nabi ajar menyeleweng. Lepas Nabi-Nabi ini pula, padri-padri yang menyeleweng. Padri-padri ini mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Boleh mengampunkan dosa orang, padri ini. Kalau nak ampun dosa, jumpa dengan padri. Berpitih padri. Ini malam-malam mengaku. Berpitih ke kami-kami. Apabila Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang padri datang menghadap Nabi, Adi ini masuk Islam akhirnya. Nabi baca firman Allah Ta'ala. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu melantik padri-padri, pendeta-pendeta mereka Tuhan lain daripada Allah. Kata Adi, wahai Muhammad, kami tak sembah padri. Kami sembah Allah macam kamu juga. Nabi kata, walaupun budak sembahyang sembah padri, mempakai hukum yang padri buat, lain daripada hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata haram, mubah jadi halal. Allah kata halal, mubah jadi haram. Itu samalah dengan beribadat lain daripada Allah. Ibadat ni bukan sahaja dalam masalah sembahyang puasa, termasuk dalam masalah menetapkan hukum. Hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita pandai-pandai pindah hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah tetap, pindah hukum lain, bermakna melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Kecuali dalam perkara Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala benar. Nak makan banyak mana, nak masuk apa. Hari ni nak masuk apa. Bila orang nak makan banyak mana. Cara masukkan mengikut negeri masing-masing. Itu tak jadi salah. Nak buat jalan raya berapa kilometer, itu tak ada nas. Itu Allah Ta'ala izin. Nak buat baju saiz mana, saya main ukur dengan badan. Itu Allah Ta'ala izin. Masalah halal dan haram,
yang Allah Ta'ala tetap. Judi, arak, riba, haram. Kita ubah jadi halal. Ini yang tak bolehnya. Hukum-hukum jenayah yang sudah ada tetapkan, kisah hudud. Kita pindah hukum-hukum itu. Kata hukum Allah Ta'ala pula. Ini hukum syariat. Pentadbiran hukum syariat. Padahal bukan hukum syariat. Ini termasuk menyeleweng. Jadi kita orang Islam pun, kalau ikut perangai Yahudi, terimalah nasib yang sama. Dan sebab itu kita kena elok daripada menyeleweng seperti orang Yahudi. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang yang rapat dengan Tuhan. Ini Tuhan ajar ke Nabi-Nabi, pengikut Nabi. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan apa yang kamu ajar orang daripada kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kamu belajar. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada mengajar dan belajar. Dua-dua ada kelebihan. Allah Ta'ala beri pada siapa yang ada kemampuan, boleh mengajar. Siapa yang tak ada kemampuan, belajar. Dua-dua ada kelebihan. Disebut dalam hadis, Man sahala tariqan ila al-ilmi, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, Tuhan mudah jalan untuk ke syurga. Fa innal malaikata la tu'ajjal bil ilmi ridwan mimma yasna. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayap kepada menuntut ilmu, kena redha dengan apa yang buat. Menuntut ilmu ni malaikat rendahkan sayap, tawaduk pada menuntut ilmu. Khususnya ilmu agama. Redha buat. Wa innal alima la yasbiru man fis sama'i wal ard. Orang yang ada ilmu, makhluk langit dan bumi ia serupa untuk dia. Ini kelebihan orang yang ada ilmu pula. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'irin nujum. Kelebihan orang yang ada ilmu dan tak ada ilmu, macam kelebihan bulan di tengah bintang-bintang di keluar. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris pesaka nabi-nabi. Ma warathu dinaran wala dirhaman, wa innama warathu ilman. Nabi-nabi tidak meninggalkan pesaka duit emas dan perak. Mereka meninggalkan pesaka ilmu. Di sini kelebihan mereka menuntut ilmu dan mereka yang mengajar ilmu. Ilmu Allah memberi kelebihan kepada manusia. Orang yang Tuhan beri kelebihan ilmu ini tidak patut mengajar orang syirik, mengajar orang menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Wala yarmukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Mereka tidak patut menyuruh kamu melantik malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak patut. Orang alim tak patut. Nabi-nabi yang lebih pada orang alim, ajar orang suruh latih jadi Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Jadi apa yang orang Kristian buat tu sudah menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Tak betul. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Adakah dia menyuruh kamu dengan kufur setelah kamu menjadi orang Islam? Dia sebab tu ayat ni bersempena dengan Yahudi dengan Kristian berbalah. Lalu salah seorang mereka tanya, Muhammad, musuh orang sembah muka. Macam Nabi dulu. Tuhan tu ayat ni, Nabi baca. Tuhan dah ajar aku gini. Tuhan dah ajar aku macam mu ajar ni. Nabi mu dah ajar gini. Tuhan ajar sampai membawa kebenaran daripada Allah. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ingatlah apabila Allah meminta nabi-nabi mengadakan janji dengan pengikut-pengikut mereka. Iaitulah nabi-nabi zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuk rasul-rasul ulul azmi. Dan rasul-rasul yang lain. Tuhan suruh beritahu kepada pengikut-pengikut mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Belum berlaku kiamat, Tuhan zahirkan Nabi akhir. Nabi penutup. Manakala Nabi ni datang kepada kamu membawa kitab yang bijaksanaan. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum.
Rasul ni datang membenarkan apa yang kamu bawa. Macam Nabi-Nabi zaman dulu juga. Beriman pada Allah, menolak syirik. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kamu hendaklah beriman kepadanya dan menolongnya. Beriman dan menolong. Menolong, berjuang, berjihad. Bersama dengan Nabi-Nabi yang dilantik ini. Nabi-Nabi mereka minta. Qala, Tuhan berfirman, akhradtum wa akhadtum ala zalikum isri. Adakah kamu berikrar, berjanji? Dan kamu berpegang dengan janji dengan teguh seteguh-teguhnya? Isri, janji yang teguh. Kalau Rasul ni mari, mu nak ikut Rasul ni. Berjuang bersama dengan Rasul ni. Qalu aqrarna. Mereka berkata, kami berjanji. Datuk nenek mereka sudah berjanji. Pada mari Nabi Muhammad, nak ikut Nabi Muhammad. Berjuang dengan Nabi Muhammad. Menegakkan Islam. Qala fashhadu. Tuhan kata, saksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersama dengan kamu menjadi saksi. Tuhan menjadi saksi di atas perjanjian untuk beriman. Dan berjuang dengan Nabi yang dilantik di akhir zaman ini. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Maka sesiapa yang berpaling, yang menyeleweng selepas itu, selepas ada janji ini meleweng, tak ikut Nabi ini. Bukan tak ikut, lawan pula. Berperang Nabi ini dengan Nabi ini. Faulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang yang sangat jahat. Mereka orang yang sangat jahat, Tuhan kata. Sangat jahat puak-puak ni. Sebab itu, kita mesti berwaspada dengan puak-puak yang tahu kitab tapi tak ikut Islam. Ini lebih jahat daripada yang tak tahu kitab lagi. Wallahu a'lam.